KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Sean Steven selaku pengacara anda. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah gerontologi asas dan geriatrik, di mana ia adalah berkaitan dengan penjagaan warga emas. Menarikkan topik kita ataupun mata pelajaran kita pada hari ini. Tapi kepada mereka yang akan mengambil kertas ini untuk SPM nanti, pastikan anda berikan perhatian yang sepenuhnya kerana guru kita pada hari ini akan kongsikan bersama anda tips-tips dan juga teknik menjawab bagi tajuk kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu, jom kita tengok profil guru. Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Maslita. Hai Cikgu, apa khabar Cikgu? Khabar baik. Sean, apa khabar? Oh Cikgu, saya sangat baik dan memang teruja untuk nak tahu apa yang Cikgu nak kongsikan pada hari ini. Tetapi sebelum tu nak kenalkan juga guru bahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Azliana. Ya, Cikgu Azliana daripada SK Pendidikan Khas Jalan Pil, Kuala Lumpur. Hai Cikgu. Okey Cikgu, sebenarnya bukan kita berdua saja dalam studio, tetapi ada juga murid-murid yang akan bersama kita dalam talian. Siapakah mereka? Hai semua. Okey, itulah dia Cikgu, murid-murid yang akan bersama kita pada hari ini. Mungkin Cikgu boleh kenalkan mereka kepada kita semua Cikgu. Okey. Ada 4 orang murid daripada SMK Seksyen 242 yang akan menemani saya pada hari ini. Yeah. Okey, murid yang pertama, Aisyah Ashikin daripada kelas 5 Gerontologi 1. Hai Aisyah. Okey, murid yang kedua Zahil Luqman, pun sama dari kelas yang sama 5 Gerontologi 1. Hai Zahil. Okey, dan murid yang seterusnya adalah Said Ali Reza Al-Qayyum. Okey, Said Ali Reza juga merupakan pengerusi kelab Gerontologi Asas dan Geriatrik. Hai Said Ali. Hai. Dan murid kita yang terakhir ialah Aina Batrisha. Aina Batrisha pula merupakan setiausaha kelab Gerontologi Asas dan Geriatrik. Hai Aina. Hello. Okey, saya ada soalan penting untuk anda semua. Adakah anda bersedia untuk pembelajaran kita pada hari ini? Bagilah thumbs up sekiranya dah sedia. Okey, Cikgu, nampaknya mereka dah sedia. Okey, Cikgu, jom kita mulakan. Okey. Okey, silakan Cikgu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Maslita binti Latif daripada SMK Seksyen 242. Okey, Sean pernah dengar tak warga emas dia terjatuh? Kemudian dia menampak kecederaan. Ya. Okey, kemudian ada juga warga emas yang dia tercedera sebabnya dia lupa apa yang dia telah lakukan. Okey, semuanya itu ada dalam modul kita ini. Okey, kenapa kita perlu belajar modul 7 ini? Okey, modul 7 kita bertajuk pengurusan geriatrik. Okey, dalam pengurusan geriatrik ni ada 3 aspek yang perlu kita ambil tahu. Okey, iaitu mobiliti, kemudian insiden jatuh dan seterusnya adalah demensia. Okey, tiga-tiga perkara ini berkait rapat. Okey, kenapa penjaga perlu tahu menguruskan tiga-tiga perkara ini? Kerana penjaga perlu ada kemahiran yang khusus untuk mengendalikan tiga-tiga aspek ini. Topik kita pada hari ini adalah modul 7, pengurusan geriatrik. Okey, apa yang ada dalam modul 7 ni? Apa yang ada dalam pengurusan geriatrik? Okey, perkara pertama yang ada adalah mobiliti. Okey, yang kedua insiden jatuh dan yang ketiga adalah demensia. Okey, apa itu mobiliti, apa itu insiden jatuh, apa itu demensia, kita akan pelajari dalam selepas ini ya. Okey, seterusnya, apa yang akan murid dapat selepas mempelajari modul ini? Okey, yang pertama, murid akan dapat mengenal pasti jenis pengurusan geriatrik. Kemudian, murid juga dapat menerangkan jenis pengurusan geriatrik. Seterusnya, murid dapat mengaplikasikan langkah kerja pengurusan geriatrik berdasarkan situasi. Okey, seterusnya, murid akan dapat menganalisis langkah pencegahan yang sesuai dengan masalah geriatrik secara bersistematik.
Okey, seterusnya murid dapat menentukan kaedah pengurusan geriatrik mengikut tahap kefungsian dan situasi warga emas. Dan yang terakhir sekali, apa yang akan murid dapat? Okey, murid dapat menghasilkan bahan rangsangan dan lakaran peralatan adaptasi pengurusan geriatrik. Okey, baiklah cikgu, dan sebelum kita teruskan, kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Sukses SPM 2022 bagi mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik, di mana kita ada cikgu bersama kita ya. Okey, jom kita mulakan. Okey, terima kasih Sean. Okey, sekarang kita masuk 7.1 mobility. Okey, sebelum tu kita kena tahu apakah maksud mobility. Okey, mobility mengikut Kamus Dewan edisi keempat, perihal mudah bergerak atau digerakkan dan perihal mudah berpindah tempat tinggal. Tetapi dalam gerontologi pula, mobility membawa maksud pergerakan secara berjalan kaki, menggunakan alat adaptasi atau menggunakan kenderaan di kawasan sekitar. So maksudnya mobility ni adalah pergerakan, kita kena gerakkan warga emas. Okey, kenapa warga emas perlu mobility? Okey, ada 6 sebab. Okey, yang pertama, untuk memperbaiki pergerakan dan mengurangkan kesakitan sendi dan otot. That's why warga emas perlu bergerak. Okey, seterusnya, untuk mengelakkan kecut otot. Okey, otot yang tidak bergerak ni lama-lama dia akan mengecut. So kita perlu gerakkan otot. Okey, seterusnya untuk mengelakkan kudis tekanan. Okey, kudis tekanan ni berlaku bila warga emas tidak digerakkan dalam tempoh lebih daripada 2 jam. Okey, that's why lama-lama dia mendapat kudis tekanan. Okey, seterusnya kenapa warga emas perlu digerakkan, mengapa warga emas perlu mobility, ialah untuk mengekalkan tulang sihat dan mengelakkan tulang rapuh. Okey, seterusnya yang kelima, dapat mengekalkan kehidupan sosial dalam komuniti. Okey, kalau warga emas tu bergerak, maksudnya dia akan bermasyarakat, dia akan berjumpa dengan jiran, okey, berkomunikasi dengan orang lain. Okey, dan yang terakhir sekali, mengapa warga emas perlu mobility? Okey, dapat mengurangkan risiko kemurungan akibat kesunyian. Okey, lepas kita dah tahu kenapa warga emas perlu mobility, sebenarnya ada masalah mobility. Okey, disebabkan masalah mobility ni menyebabkan warga emas tidak boleh bergerak. Okey, apa dia masalah mobility? Okey, merujuk kepada kebolehan dan kepunyaan seseorang untuk bergerak, iaitu daripada bergerak bebas kepada terlantar disebabkan oleh masalah berjalan atau gaya jalan yang tidak stabil. Okey, sebenarnya kita ada 5 tahap mobility. Okey, kalau kita tengok gambar tu, tengok warga emas yang pertama, dia dapat berjalan bebas tanpa menggunakan alat mobility. Okey, warga emas yang kedua, dia berjalan menggunakan tongkat. Okey, tahap yang ketiga pula, dia berjalan menggunakan walking frame atau rollator. Dan tahap yang keempat, warga emas itu telah berkerusi roda. Dan tahap yang terakhir sekali, warga emas telah terlantar di atas katil. Okey, seterusnya, perkara yang mempengaruhi tahap mobility. Okey, ada 4 perkara sebenarnya. Tapi kalau dari segi fizikal, adalah disebabkan penyakit kronik. Okey, penyakit apa? Okey, contohnya stroke, okey, lemah jantung, atau penyakit paru-paru yang menyebabkan warga emas dia sukar nak bernafas. So bila dia ada penyakit ni, warga emas dah malas nak bergerak, dia malas nak berjalan. Okey, seterusnya dari segi psikologi pula. Okey, ada tanggapan yang mengatakan pada usia emas sebenarnya rehat yang banyak adalah lebih baik. Okey, sedangkan tanggapan ini adalah salah. Okey, kemudian penyakit demensia juga menyebabkan pergerakan menjadi tidak selamat. Kerana ada kes warga emas yang mengalami demensia, dia diikat kerana bimbang dia akan melakukan perkara yang tidak diingini. Okey, ini juga mempengaruhi tahap mobiliti warga emas. Dan yang terakhir sekali, kemurungan yang menyebabkan warga emas hilang minat untuk melakukan aktiviti yang biasa dia lakukan. Okey, seterusnya daripada aspek persekitaran pula, okey, apa yang mempengaruhi tahap mobiliti warga emas ialah rumah yang mempunyai banyak tangga. Okey, contohnya rumah 2 tingkat. Okey, warga emas tu dia dah berada dekat atas, dia tak nak turun-turun lagi dah. Okey, sebabnya mak penat lah. Okey, mak tak nak turun dah. Okey.
Kemudian, koridor rumah yang sempit seperti rumah flat untuk laluan alat mobiliti. Contohnya kerusi roda tak muat. Okey, nak lalu dekat koridor. Okey, so dia terpaksa duduk saja di rumah sebab tak ada kerusi roda. Okey, kemudian ketiadaan pengangkutan mesra warga emas yang kurang upaya. Okey, seterusnya dari faktor sosial pula, penjaga yang bekerja menyebabkan warga emas ditinggalkan bersendirian di rumah. Okey, sekiranya warga emas tersebut terlantar, risiko untuk mendapat kudis tekanan adalah tinggi. Okey, kenapa dia dapat kudis tekanan? Sebab dia terlantar saja warga emas tu. Okey, dia tak dialih-alihkan. Sedangkan untuk mengelakkan berlakunya kudis tekanan, warga emas itu perlu dialihkan setiap 2 jam sekali. Okey, so seterusnya faktor kewangan juga menyebabkan warga emas tidak dapat membeli peralatan mobiliti yang sesuai. Okey, seterusnya. Okey, kesan jika warga emas tidak bergerak ataupun tidak digerakkan. Apa jadi dekat warga emas ni? Okey, macam yang kita tahu tadi, saya dah banyak kali sebut mendapat kudis tekanan. Okey. Okey, ini adalah bahagian-bahagian yang akan mengalami kudis tekanan. Okey, yang poin merah itu adalah bahagian-bahagian yang akan mendapat kudis tekanan. Okey, contohnya di hujung tumit, okey, di belakang kepala, pinggul. Okey, kalau warga emas tu terlantar saja dalam tempoh yang agak lama, baring je begini, so bahagian-bahagian ini akan berisiko mendapat kudis tekanan ataupun bed sore. Okey. Kesan yang seterusnya akan mendapat kekejangan otot ataupun pengecutan otot kalau kita tak digerakkan dalam tempoh yang lama. Okey, seterusnya akan mendapat jangkitan kuman. Okey, dekat mana perolehan jangkitan kuman ni? Bila lampin pakai buang tidak ditukarkan dalam tempoh yang lama. Okey, seterusnya kesan psikososial. Okey, warga emas takut jatuh. So dia dah malas sebabnya dia dah pernah jatuh, so dia tak nak bergerak lagi. Ya. Okey, seterusnya. Okey, ini apa yang penjaga perlu tahu langkah kerja mengangkat dan mengalih warga emas dengan mengamalkan aspek keselamatan. Okey, yang pertama, penjaga perlu merancang tempat warga emas akan dialihkan dan cara untuk melakukannya. Okey, kena rancang berapa orang yang diperlukan. Okey, warga emas tu fizikalnya yang bagaimana. Okey, itu perlu dilakukan. Kemudian menyediakan peralatan yang diperlukan dan memastikan peralatan berfungsi dengan baik. Ini penting kita takut peralatan yang kita ambil tu dah tak berfungsi dengan baik, bimbang akan mencederakan warga emas ataupun penjaga itu sendiri. Ya. Okay, seterusnya menerangkan proses perpindahan kepada warga emas dengan jelas. Ini penting supaya kita dapat kerjasama daripada warga emas. Okay, seterusnya mengamalkan mekanik badan yang betul. Okay, mekanik badan inilah yang paling penting diamalkan oleh penjaga. Okey, apa itu mekanik badan? Okey, yang pertama perlu memastikan peralatan yang diperlukan telah disediakan. Okey, supaya kerja-kerja kita berjalan dengan lancar. Okey, yang kedua, memastikan kedudukan penjaga tegak dan tulang belakang dalam keadaan lurus. Okey, kemudian bengkokkan sedikit lutut dan jarakkan kaki untuk lebih stabil. Okey, seterusnya, apakah mekanik badan yang betul? Kita perlu mengangkat warga emas dengan menggunakan sendi besar seperti lutut dan pinggul. Okey, tak boleh main saja Okay, kemudian merapatkan warga emas ke badan penjaga untuk mengurangkan tekanan. Okey, dan seterusnya jangan mengangkat warga emas menggunakan pinggang dan memusingkan badan sebabnya kita bimbang akan mencederakan penjaga. Okey. Okey, bila dah belajar mekanik badan yang betul, barulah kita boleh lakukan kerja mengangkat dan mengalih. Okey. Yang pertama, alihkan baringan di atas katil. Okey, ini semua ada amali. Ini semua amali yang dilakukan oleh murid-murid. Okey, alihkan baringan di atas katil dengan mengamalkan prinsip mekanik badan yang betul. Kemudian duduk di sisi katil. Kemudian yang seterusnya, baringan yang melorot. Okey, warga emas tu dah baring, kemudian dia melorot. Kita nak betulkan juga. So, kena amalkan prinsip mekanik badan yang betul. Okey, seterusnya, kalau nak alihkan dari katil ke kerusi pun sama, amalkan prinsip mekanik badan yang betul. Kemudian, nak alihkan warga emas dari kerusi roda ke kerusi komod pun sama. Okey, seterusnya,
alihkan menggunakan papan gelangsa. Ini kalau warga emas tu berupaya untuk mengesot. So kita boleh gunakan papan gelangsa. Dan yang terakhir sekali, naik dan turun tangga. Okey. Kemudian peralatan mobiliti. Okey, peralatan mobiliti ni digunakan untuk membantu warga emas. Okey, gambar yang pertama ini adalah tongkat. Okey. Yang kedua, okey, agak-agak ini apa? Okey, ini adalah quadripod. Beza quadripod dengan tongkat. Kalau tongkat ada satu kaki, kalau quadripod tu dia ada 4 kaki di bawahnya. Okey. Okey. Yang ini pula adalah walking frame. Okey, dia lebih stabil lah. Kemudian, okey, bila ada tempat rehat dan ada roda, ini dipanggil rollator. Okey, so dia berbeza dengan walking frame tadi. Okey, kemudian yang ini apa Sean? Yang ni kerusi roda lah Ego. Ya, kerusi roda, betul. Okey, dan yang terakhir sekali adalah hoister. Okey, hoister ni untuk mengangkat warga emas yang dah tidak berupaya. Okey, dan terlantar di atas katil. Okey, so sekarang ini, okeylah, tibalah kita pada segmen soalan. Okey, so murid-murid perlu bantu saya sebab saya dah terangkan dengan jelas. So untuk soalan pertama ni, siapa yang boleh jawab? Okey, Syed angkat tangan Ego. Syed Ali nak cuba Okey, Syed Ali nak jawab soalan pertama. Saya baca boleh Syed Ali? Saya baca dan Syed Ali hanya terus jawab, boleh? Boleh cikgu. Okey, soalan yang pertama. Sebahagian daripada penyataan dalam jadual 1 ialah kesan tidak bergerak yang bakal dihadapi warga emas. Okey, kesan tidak bergerak yang bakal dihadapi warga emas. Okey, tuliskan betul. Okey, baca betul-betul soalan, tuliskan betul pada penyataan kesan tidak bergerak yang betul dan tulis salah. Okey, pada penyataan yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. So dalam ruang jawapan kena tulis betul atau salah. Tak boleh tanda right atau pangkah. Okey. So soalan pertama, sendi warga emas akan bertambah baik kerana tidak bergerak. Betul atau salah? Salah cikgu. Salah. Okey, cuba cek. Kita cek jawapan. Ya, betul. Memang salah. Sendi warga emas tidak akan bertambah baik kalau tidak bergerak. Okey, kita perlu gerakkan untuk baik. Okey, otot warga emas akan mengecil. Betul ke salah? Betul cikgu. Okey, ini adalah betul. Kesan kalau tidak bergerak, otot warga emas lama-lama akan mengecil. Okey, seterusnya, warga emas terhindar daripada masalah psikososial seperti kemurungan dan takut jatuh. Betul ke salah? Salah cikgu. Salah? Ya, betul. Tepat sekali. Pandai Okey, kemudian yang keempat, warga emas berisiko mendapat kudis tekanan. Betul tak tu kesan kalau tak bergerak? Betul cikgu. Betul ke? Ya, betul. Pandai. Memang kalau warga emas tak bergerak, dia akan berisiko mendapat kudis tekanan. Dan yang terakhir, warga emas akan mendapat kekejangan otot. Betul ke salah? Betul cikgu. Okey, Syed Ali jawab betul. Ya, betul. Okey, 5-5 ni. Okey, Syed Ali dapat menjawab dengan betul. Tahniah. Okey, kita berpindah ke soalan yang seterusnya. Okey, soalan nombor 2. Siapa boleh jawab? Okey, Aisyah. Pandai murid-murid ni, aktif Okey, Aisyah nak jawab soalan nombor 2. Aisyah boleh baca ataupun okey, saya baca Aisyah. Okey, rajah 2 menunjukkan faktor yang mempengaruhi tahap mobiliti dalam kalangan warga emas. Okey, faktor yang mempengaruhi tahap mobiliti dalam kalangan warga emas. Okey, kita gariskan. Kemudian tahap mobiliti. Gariskan dulu keyword. Okey, apakah dia faktor? Diberi di sini A, fizikal, B, psikologi, C, persekitaran dan D adalah faktor sosial. Okey, berdasarkan rajah 2, okey ni rajah 2, padankan faktor yang mempengaruhi tahap mobiliti dalam kalangan warga emas dengan penyataan yang betul dengan menuliskan A, B, C dan D pada ruang jawapan. So dekat ruang jawapan ni kena tulis A, B, C dan D yang mewakili fizikal, psikologi, persekitaran dan faktor sosial. Okey, boleh Aisyah? Okey, soalan pertama. Rumah yang mempunyai banyak tangga menyukarkan pergerakan warga emas. Okey, ini adalah faktor apa? Faktor C iaitu persekitaran.
Faktor C, persekitaran. Betul tak? Ya, betul. Tepat sekali. Okey, rumah yang mempunyai banyak tangga tu adalah faktor persekitaran. Okey, yang kedua, kekangan sumber kewangan menyebabkan warga emas tidak dapat membeli peralatan mobiliti yang sesuai. Ini faktor apa pula? Yang tu faktor D, iaitu faktor sosial. Okey, ini adalah D, faktor sosial. Ya, betul. Tepat sekali. Okey, yang ketiga, warga emas menghidap penyakit kronik seperti strok dan lemah jantung. Okey, ini faktor apa pula? Yang tu A, fizikal. Fizikal, betul tak? Ya, betul. Ya, betul. Okey. Okey, dan yang terakhir sekali, fahaman yang salah seperti rehat yang banyak adalah baik pada usia emas. Ini faktor apa? B, iaitu psikologi. D adalah psikologi. B, psikologi. Okey, betul. Okey, nampaknya kesemua jawapan Aisyah betul. Okey, pandai Aisyah. Okey, seterusnya. Okey, Rajah 3. Sebelum tu siapa nak jawab soalan ni? Saya dah baca pula. Ya, Aina angkat tangan. Okey, Aina Batrisha. Okey, untuk yang ini soalannya. Okey, Rajah 3 menunjukkan tahap mobiliti warga emas. Okey, berdasarkan Rajah 3, tuliskan 5. Okey, ini bentuk soalan yang lain kita kena tulis. Okey, tuliskan 5 tahap mobiliti warga emas pada ruang jawapan. Okey, ada 5 tahap kan Aina? Okey, sebenarnya gambar tu dah membantu jawapan awak sebenarnya. Okey, apa jawapan yang pertama? Okey, yang pertama ialah berjalan bebas. Berjalan bebas. Betul. Yang kedua? Okey, yang kedua ialah berjalan menggunakan satu tongkat. Berjalan menggunakan satu tongkat. Ya, betul. Yang ketiga? Berjalan menggunakan walking frame ataupun rollator. Saya dah tekan dulu. Okey, berjalan menggunakan walking frame atau rollator. Seterusnya? Berkursi roda. Berkerusi roda. Ya, betul. Tepat sekali. Gambar tu pun berkerusi roda. Dan yang terakhir sekali? Terlantar di atas katil. Terlantar di atas katil. Ya, betul. Okey, terima kasih Aina. Okey, semua betul. 5-5 betul. Okey. Seterusnya, soalan yang terakhir. Siapa boleh jawab? Zahir Luqman. Okey, saya baca Zahir dengar betul-betul. Penjaga perlu mengamalkan mekanik badan yang betul semasa mengangkat dan mengalih warga emas. Okey, nyatakan mekanik badan yang perlu diamalkan oleh penjaga pada ruang jawapan. Okey, tadi saya dah terangkan dah sebelum ni. So, apa jawapannya Zahil? Memastikan peralatan yang diperlukan telah disediakan. Okey, kita cek betul tak jawapan saya. Ya, betul. Memastikan peralatan yang diperlukan telah disediakan. Okey, seterusnya. Memastikan badan penjaga tegak dan tulang belakang dalam keadaan lurus. Okey, memastikan badan penjaga tegak dan tulang belakang dalam keadaan lurus. Ya, betul. Ini adalah prinsip mekanik badan yang kedua. Seterusnya. Membengkokkan lutut dan jarakkan kaki untuk kestabilan. Okey, membengkokkan lutut dan jarakkan kaki untuk kestabilan. Ya, betul. Okey, seterusnya. Mengangkat warga emas menggunakan sendi besar seperti lutut dan tiga. Ya, betul. Okey, kena mengangkat warga emas menggunakan sendi besar seperti lutut dan pinggul. Bimbang akan cederakan dia. So, kena guna sendi besar. Okey, seterusnya. Merapatkan warga emas ke badan penjaga untuk mengurangkan getaran. Okey, merapatkan warga emas ke badan penjaga. Ya, betul. Okey, untuk kita elak terbeban so kita kena rapatkan warga emas ke badan kita. Okey, seterusnya. Jangan mengangkat warga emas menggunakan pinggang dan memusingkan badan. Apa dia Zahir tak kurang jelas? Jangan mengangkat warga emas menggunakan pinggang dan memusingkan badan. Ya, betul. Jangan angkat warga emas menggunakan pinggang lah. Lepas tu awak pusing badan. Tapi kaki masih still di situ. Okey, itu namanya akan mencederakan diri kita. Okey, ada tak lagi soalan? Seterusnya. Nampaknya semua dapat jawab dengan betul, Ego. Tanya kepada anda semua, memang bijaklah mermaid kita yang ada dalam talian. Dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Anda sedang menonton Sukses SPM 2022. Mata pelajar kita pada hari ini adalah Gerontologi Asas dan Geriatrik ya, bersama dengan Cikgu Mas Lita, maaf ya. Okey, baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Okey, kita teruskan ya murid-murid. Okey, untuk topik yang seterusnya adalah 7.2 iaitu insiden jatuh. Okey, insiden jatuh berkait rapat dengan ketidakstabilan gaya jalan. Okey, apa maksud ketidakstabilan gaya jalan? Okey, gaya jalan yang berbeza daripada gaya jalan normal. Okey, itu adalah ketidakstabilan gaya jalan. Okey, sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakstabilan gaya jalan ini. Okey, yang pertama disebabkan warga emas mengalami penyakit saraf dan otak seperti angin amar dan kebas kaki. Okey, seterusnya warga emas tu mempunyai sakit sendi dan otot. Okey, itu juga mempengaruhi gaya jalan dia. Dia dah tak dapat berjalan dengan betul, dengan normal. Okey, seterusnya pengambilan ubat-ubatan atau bahan tertentu. Okey, seperti ubat tidur, alkohol dan sebagainya. Okey, dan yang terakhir sekali adalah pemakaian kasut yang tidak sesuai seperti kasut tumit tinggi. Okey, kalau kita pakai kasut tumit tinggi kan, okay, kita bayangkan macam mana kita nak jalan. Okay, mungkin terhuyung-hayang kan. Okay, sama juga dengan warga emas. Okay, so sekarang ni faktor yang menyebabkan insiden jatuh. So kita kena tahu apa maksud jatuh dulu. Okay, jatuh bermaksud keadaan yang menyebabkan seseorang secara tiba-tiba berada di lantai tanah atau tempat yang lebih rendah. Okay, itu dipanggil jatuh ya. So jatuh ni sebenarnya ada dua faktor yang menyebabkan seseorang itu jatuh. Okey, daripada dalaman iaitu individu itu sendiri, kalau daripada luaran adalah daripada segi persekitaran. Okey, kalau faktor individu, faktor dalaman adalah disebabkan penyakit otak dan saraf. Kemudian pandangan mata dah kurang jelas. Okey, menyebabkan warga emas tu jatuh. Kemudian dia berasa kebas pada kaki, sakit sendi dan otot, dan kemudian adalah polifarmasi. Okey, mungkin ada yang tertanya-tanya, apa itu polifarmasi? Ya, cikgu. Ya, polifarmasi ni adalah istilah yang digunakan untuk warga emas yang mengambil lebih daripada 5 ubat-ubatan pada satu masa. Okey, kita ingat semakin banyak ubat yang kita ambil, okey, semakin banyak kesan sampingan yang perlu kita titik beratkan. Ya. Okey, so daripada segi luaran pula, okey, persekitaran, apa yang menyebabkan warga emas jatuh? Okey, pencahayaan yang malap yang menyebabkan warga emas tak nampak, tak dapat melihat dengan jelas. So dia dah terjatuh. Kemudian alat mobiliti yang tidak sesuai. Okay, contohnya warga emas dah perlu kerusi roda tapi dia tak ada kerusi roda, hanya ada tongkat. So menyebabkan warga emas itu terjatuh. Okay, seterusnya lantai berselerak pun menyebabkan warga emas itu jatuh. Kemudian lantai licin dan seterusnya kasut yang tidak sesuai. Okey, seterusnya kesan jatuh kepada warga emas. Apa yang berlaku kepada warga emas? Okay, ada 3 aspek daripada segi fizikal, psikologi dan juga sosial. Okay, dari segi fizikal macam biasalah, kalau jatuh apa yang terjadi? Kita akan dapat patah tulang. Dan yang lebih membimbangkan, berlaku pendarahan di kepala. Okay, itu sangat seriuslah. Okay. Kemudian kalau dari segi psikologi pula, akan menyebabkan warga emas takut dah untuk bergerak. Okay, sebab dia bimbang dia jatuh. Okay, seterusnya dia akan kurang keyakinan diri dan akan kemurungan. Okay, dan yang terakhir sekali adalah sosial. Okay, kesan jatuh kepada warga emas dari segi sosial, dia akan meningkatkan peningkatan kebergantungan dan tidak menyertai aktiviti dalam komuniti. Okay, kenapa? Sebab warga emas tu perlu tunggu orang lain untuk membawa dia ke mana-mana ataupun menghadiri kenduri. Okay, tunggu anak balik baru warga emas tu nak bergerak. Sebabnya dia bimbang dia jatuh. Okay, seterusnya, okay, cara mengendalikan insiden warga emas jatuh. Apa yang perlu dilakukan? Okay, yang pertama, kalau kita jumpa warga emas jatuh, kita perlu memastikan kawasan sekitar warga emas selamat. Okay, tengok dulu kawasan sekitar. Okay, jangan ada kaca ataupun bahan-bahan yang berbahaya lah. Okay. Kemudian meminta bantuan dan maklumkan kepada pihak penyelia. Hubungi ambulans jika perlu. Okay. Kemudian kita periksa tahap kesedaran warga emas menggunakan skala AVPU. Okay. Apa itu skala AVPU? Okay. Skala AVPU ialah A itu adalah alert. Alert tu bermaksud dia sedar sepenuhnya. Kita jumpa warga emas dia jatuh, okay, kita tengok dia sedar walaupun dia jatuh.
Kalau V adalah voice. Maksudnya warga emas itu sedar setelah dipanggil dengan suara. Maksudnya kita panggil makcik, makcik. Okey, warga emas tu tersedar. So itu adalah voice. Kalau P pula untuk pain. Okey, dia sedar setelah dikenakan stimulasi sakit. Maksudnya lepas warga emas tu berasa sakit, tiba-tiba dia dah tersedar. Okey, kemudian yang last sekali adalah unresponsive. Dia tidak sedar langsung. Okey, ini bahaya Okey, seterusnya. Kalau warga emas tidak sedar, apa yang perlu kita lakukan? Okey, terus lakukan pemeriksaan salur pernafasan, cara bernafas dan periksa nadi atau tekanan darah dan jalankan langkah kecemasan sekiranya perlu. Kemudian kalau separa sedar, periksa reaksi anak mata. Okey, kenapa kita kena periksa reaksi anak mata? Sebab kita nak tengok ada tak pendarahan dalam kepala. Okey? Itu yang penting, kita periksa reaksi anak mata. Okey, sekiranya warga emas sedar dan memberi tindak balas dan boleh mengikut arahan, kita tanya dekat mana dia sakit. Okey? Okey, seterusnya. Cara mengendalikan insiden warga emas jatuh, cuba periksa kawasan sakit yang dinyatakan untuk memeriksa tanda-tanda patah. Okey, ini penting supaya kita tidak menerukkan lagi keadaan. Okey, periksa seluruh badan untuk kecederaan lain juga. Okey, seperti lebam, luka dan pendarahan. Okey, jika terdapat kecederaan, jangan gerakkan atau alihkan warga emas. Okey, beri bantuan atau tunggu bantuan tiba. Okey? Okey, seterusnya, rawatan kecemasan disebabkan insiden jatuh. Okey, ini kita boleh lakukan dengan menilai keadaan warga emas melalui analisis A, B, C, D, E. Okey, so kalau kita jumpa warga emas yang dia jatuh, okey, kita kena ikut analisis ABCDE ni. Okey, A tu apa? Airway, iaitu saluran pernafasan. Okey, dengan cara kita dongakkan sedikit kepala dan naikkan dagu. Okey, seterusnya breathing. Okey, nadi. Kita lihat pergerakan dada, okey, dengar pernafasan dan rasa pernafasan warga emas pada pipi. Okey, seterusnya C. C pula apa? Okey, circulation, nadi. Okay, kita periksa nadi pada leher ataupun pergelangan tangan. Okey, lepas periksa nadi, kita tengok disability dia. Ketidakupayaan atau tahap kecederaan. Sekali lagi kita gunakan skala AVPU. Okey, kita periksa tahap kesedaran dia gunakan skala AVPU. Okey, dan seterusnya E yang terakhir sekali exposure. Okey, pendedahan bahagian badan. Okey, lihat sekiranya terdapat kecederaan yang tersembunyi. Dan seterusnya perlu bersedia melakukan CPR jika perlu. Okey, ini adalah situasi kecemasan yang penjaga warga emas perlu tahu cara menanganinya. Okey, yang pertama, kalau warga emas itu tidak sedarkan diri, apa yang perlu kita lakukan? Okey, tadi kita dah belajar menganalisis menggunakan ABCDE, analisis ABCDE. Dan kalau nadi tak dapat dirasai, so kita mulakan CPR. Okey, seterusnya kalau warga emas itu mengalami pendarahan yang banyak, apa yang perlu kita lakukan? Kita ambil kain bersih kalau ada. Okey, kemudian kenal pasti kawasan pendarahan dan tekan kawasan tersebut menggunakan jari selama 5 hingga 10 minit. Okay, tapi kalau warga emas itu mengambil ubat cair darah, kita perlu tekan dengan lebih lama lagi. Okay, seterusnya barulah warga emas tu ke hospital yang berdekatan. Okay, situasi kecemasan yang seterusnya, kalau warga emas tu mengalami tulang patah, okay, kita hubungi talian kecemasan lah. Lepas tu minimumkan pergerakan pada tulang untuk mengawal kesakitan dan darah beku. Okay, kemudian kita cuba rehatkan, kalau tangan tu patah, rehatkan dengan menggunakan ando. Okey, seterusnya cara-cara melakukan CPR ataupun resusitasi kardiopulmonari. Okey, apa yang boleh kita lakukan? Yang pertama, sekali lagi kena analisis keadaan warga emas menggunakan analisis ABCDE. Okey, kemudian kita perlu pastikan tiada halangan di sekeliling warga emas. Okey, kemudian tentukan peredaran darah dengan merasa nadi selama 10 saat. Okey, kalau tiada nadi, arahkan orang untuk mendapatkan ambulans dengan menelefon 999. Kemudian lakukan 30 tekanan dada pada kadar 100 tekanan seminit. Kemudian teruskan tekanan sehingga warga emas telah bernafas. Bantuan ambulans telah sampai atau penjaga yang melakukan CPR telah kepenatan. Okey,
last sekali kalau dan yang terakhir sekali, sekiranya warga emas sudah boleh bernafas sendiri, letakkan warga emas dalam posisi pemulihan. Okey. Okey, sekarang kita dah sampai kepada segmen soalan. Okey, untuk soalan kali ini, okey, saya nak murid baca dan jawab soalan. Boleh? Okey. Yang ini siapa nak jawab? Sila angkat tangan. Okey, Zahir Luqman nak jawab. Okey, Zahir Luqman baca soalan dan cuba jawab. Faktor jatuh terbahagi kepada kebahagiaan iaitu faktor individu dan faktor sekitaran. Tuliskan E bagi kenyataan faktor individu dan tuliskan B bagi pernyataan faktor persekitaran pada ruang Okey, Okey. tuliskan E. Okey. Zahir tak clear. Zahir boleh ulang balik tak soalan pertama tadi? Tak dengar ya? Yang pertama tadi. Zahir ulang soalan boleh? Soalan nombor 1. Okey. Faktor jatuh terbahagi kepada dua bahagian iaitu faktor individu dan faktor persekitaran. Tuliskan E bagi kenyataan faktor individu dan tuliskan B bagi kenyataan faktor persekitaran pada ruangan jawatan. 1. Pandangan mata kurang jelas. B. Pandangan mata kurang jelas. Apa jawapan dia? A? A. A. Okey, betul. Okey, betul. Memang pandangan mata kurang jelas. Okey. Faktor individu. Okey, yang kedua? Sakit sendi dan otot. A. Sakit sendi dan otot. A. Ya, betul. Dia adalah faktor individu. Okey, yang ketiga? Pencahayaan yang malap. B. Pencahayaan yang malap. B. Betul. Memang faktor persekitaran pun pencahayaan yang malap. Okey, seterusnya? Lantai yang licin. B. Lantai yang licin pun B. Ya, betul. Itu adalah faktor persekitaran. Dan yang terakhir sekali? Polifarmasi. Okey, apa jawapan dia? Polifarmasi, jawapannya A. Ya, itu adalah faktor individu. Okey, tahniah Zahir dapat jawab semuanya betul. Okey, kita beralih ke soalan seterusnya. Ya. Okey, soalan yang seterusnya siapa nak jawab? Okey, Aisyah Ashikin. Aisyah Ashikin baca lepas tu jawab. Cuba jawab. Okey, baca soalan. Jadual 4 merupakan kesan jatuh kepada warga emas. Kesan jatuh fizikal, psikologi dan sosial. Berdasarkan jadual 4, tuliskan kesan jatuh kepada warga emas dengan pernyataan contoh yang betul dalam ruang jawapan. Okey, tuliskan kesan jatuh. Kemurungan, jawapannya ialah psikologi. Okey, psikologi. Betul tak? Ya, betul. Tepat betul. sekali. Pandai Aisyah. Next. Patah tulang pinggul ialah fizikal. Patah tulang pinggul fizikal. Ya, betul. Itu adalah kesan jatuh fizikal. Betul. Okey, seterusnya. Pendarahan di dalam kepala juga fizikal. Jawapannya. Pendarahan di dalam kepala fizikal. Ya, betul. Memang tepat pendarahan sekali. di dalam kepala adalah fizikal. Tepat sekali. Seterusnya. Tidak menyertai aktiviti komuniti, jawapannya sosial. Tidak menyertai aktiviti. Ya, betul. Okey, sosial adalah kesan jatuh tidak menyertai aktiviti komuniti. Okey, seterusnya. Takut untuk bergerak, jawapannya psikologi. Takut untuk bergerak adalah psikologi. Betul. Ya, tepat sekali. Pandai Aisyah. Semuanya betul. Tahniah. Okey, tahniah Aisyah. Okey, soalan seterusnya. Okey, yang ini siapa boleh jawab? Oh, Cikgu Aina dah angkat tangan dah. Oh, Sebelum Aina. Cikgu tanya dah angkat. Cepatnya Ha, Aina. ya. Excited nak jawab soalan. Okey, Aina, cuba baca dan kemudian jawab soalan ni. Okey. Okey, tu dia. Okey. Okey, jadual menunjukkan langkah kerja melakukan cikgu tak kira. Resusitasi Resusitasi kardiopulmonari. ataupun CPR. CPR. Yang tidak mengikut urutan. Susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis 1, 2, 3 dan 5 pada ruang jawapan. Okey. Menganalisis keadaan warga emas
menggunakan ABCDE ialah nombor 1. Okey, kejap Aina. Saya nak, awak kena susun ikut turutan dulu So, awak kena tulis nombor 1, 2, 3, 4 ataupun 5 Okey, yang pertama tadi menganalisis keadaan warga emas menggunakan analisis ABCDE. So, itu awak jawab yang pertama. Betul. Okey, seterusnya langkah yang kedua. Langkah kedua ialah tentukan peredaran darah dengan merasa nadi selama 10 saat. Okey, tentukan peredaran darah dengan merasa nadi selama 10 saat. Ya, betul. Itu adalah langkah CPR yang kedua. Seterusnya. Okey, yang seterusnya. Langkah ketiga. Yang ketiga ialah jika tiada denyutan nadi, arahkan orang untuk mendapatkan ambulan dengan melefon 999. Okey, yang ini awak jawab betul tak? Oh, betul. Tepat sekali. Okey, seterusnya langkah yang keempat. Apa dia? Yang keempat, lakukan 30 tekanan dada pada kadar 100 tekanan seminit. Okey, betul tak? Ya, itu adalah langkah yang keempat dan terakhir sekali. Mestilah. Sekiranya warga emas sudah boleh bernafas sendiri, letakkan warga emas dalam posisi pemulihan. Okey, letak dalam posisi pemulihan. Ini adalah langkah kerja yang terakhir. Okey, pandai Aina dapat menyusun langkah-langkah melakukan CPR dengan betul. Okey, untuk soalan yang seterusnya, siapa nak jawab? Okey, Said Ali. Okey, Said Ali baca kemudian isi tempat kosong Cuba jawab. Baik. Jadual 5 menunjukkan situasi kecemasan yang perlu ditangani dengan baik oleh penjaga warga emas. Situasi kecemasan tidak sedarkan diri, pendarahan yang banyak, tulang patah. Okey. Berdasarkan jadual 5, terangkan cara menenangi setiap situasi kecemasan tersebut pada ruang jawapan. Okey. Okey, untuk warga emas yang tidak sedarkan diri, pertama, meminta bantuan awal dengan menghubungi ambulans. Okey. Kedua, memeriksa dengan kaedah ABCDE. Okey, ada lagi tak? Ada. Okey, apa dia? Sekiranya tiada nadi, memulakan resusitasi kardiopulmonari ataupun CPR. Okey, kita cek betul tak jawapan Ali? Ya, betul. 3 langkah ini kalau jumpa warga emas yang tidak sedarkan diri, so kita minta bantuan awal, lepas tu memeriksa dengan kaedah ABCDE dan sekiranya tiada nadi, mulakan CPR. Okey, bagus Ali. Okey, kalau jumpa warga emas yang mengalami pendarahan yang banyak, apa yang perlu awak lakukan? Okey, pertama, mengambil kain yang bersih. Okey, lepas tu? Kedua, menekan kawasan luka menggunakan jari selama 5 hingga 10 minit. Okey, kita semak betul tak? Ya, betul. Tepat sekali. Ambil kain yang bersih, kemudian tekan kawasan luka menggunakan jari selama 5 hingga 10 minit. Tapi, kalau warga emas tu mengambil ubat cair darah, apa yang kita perlu lakukan, Ali? Ingat tak tadi saya ada terangkan? Okey, kalau warga emas tu mengambil ubat cair darah, apa yang perlu dilakukan? Kita kena tekan dengan lebih lama lah. Okey, jangan 5 hingga 10 minit sahaja. Okey, so yang terakhir, warga emas yang mengalami luka patah, apa yang perlu kita lakukan? Okey, pertama, meminimumkan pergerakan untuk mengawal kesakitan. Okey, lagi? Kedua, anggota yang patah direhatkan dengan kain anduh. Okey, kita semak betul tak jawapan saya, Ali? Ya, betul. Kita kena meminimumkan pergerakan untuk mengawal kesakitan dan anggota yang patah direhatkan dengan kain anduh. Okey, bagus semua anak murid saya dapat menjawab dengan tepat. Terima kasih semua. Tanya kepada anda semua dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Sukses SPM 2022. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Okey, Sean, kita teruskan kelas kita. Okey, seterusnya 7.3, demensia. Okey, untuk demensia, kita kena tahu dulu apa maksud demensia. Okey, Sean pernah dengar tak demensia tu apa? Pernah dengar ya, Go? Okey, pernah dengar. Bagus. Okey, demensia adalah kemerosotan berterusan proses kognitif dan ingatan yang menyebabkan seseorang tidak mampu melakukan aktiviti seharian dengan sempurna dan memerlukan bantuan orang lain. Itu adalah demensia. Okey, so sekarang kita kena tahu siapa yang berisiko mengalami demensia. Okey, yang pertama, pembawa genetik. Okey, dia sangat berisiko mengalami demensia. Seterusnya, orang yang mempunyai tahap pendidikan yang
rendah. Itu juga individu yang berisiko mengalami demensia. Seterusnya, individu yang ada obes, penyakit darah tinggi, kurang pendengaran, merokok, diabetes, kemurungan, fizikal tidak aktif dan kurang bersosial. Ini adalah individu-individu yang berisiko mengalami demensia. Sekarang, bagaimana kita nak mengenal pasti simptom demensia? Sebenarnya demensia ada dua jenis. Itu demensia Alzheimer dan demensia vaskular. Kalau demensia Alzheimer ni, simptom dia mengulang soalan yang sama berkali-kali. Contohnya, Sean, sekarang pukul berapa? 5 minit selepas itu ditanya lagi, Sean, sekarang pukul berapa? Dia asyik ulang soalan yang sama berkali-kali. Kemudian demensia Alzheimer, simptom dia yang seterusnya, lupa tempat meletakkan barang dan menganggap barang tersebut telah dicuri. Contohnya, warga emas tu dia tercari-cari cermin matanya. Mana cermin mata ni? Dia carilah sekeliling, tapi rupanya cermin mata dia tersangkut di leher. Itu adalah demensia Alzheimer. Kalau demensia vaskular, dia celaru tentang masa dan tempat. Contohnya, dia mengambil masa yang sangat lama untuk balik ke rumah. Sedangkan jalan tu dia guna hari-hari. Tapi dia keliru. Itu adalah demensia vaskular. Dan yang terakhir sekali, dia mengalami kemerosotan fungsi eksekutif, iaitu tidak dapat merancang sesuatu pekerjaan dengan baik. Contohnya, nak menguruskan keuangan dia pun dia dah tak dapat uruskan dengan baik. Seterusnya, langkah-langkah untuk mencegah demensia. Apa yang perlu kita lakukan? Mendapat pendidikan berterusan dan sentiasa belajar perkara baharu seperti bermain alat muzik, menari atau belajar bahasa asing. Kemudian mengamalkan pemakanan sihat yang mempunyai banyak bijirin, sayuran dan buah-buahan. Seterusnya, mengamalkan gaya hidup aktif dan bersenam sekurang-kurangnya 30 minit 5 kali seminggu. Dan seterusnya, melakukan senaman minda. Untuk memastikan otak kita ni sentiasa berfungsi. Seperti membaca, menulis, bermain sudoku, teka-teki dan sebagainya. Sebenarnya teka-teki tu bagus, walaupun kita rasalah kenapa main teka-teki. Tapi sebenarnya dia bagus untuk minda. Seterusnya, apa yang boleh kita lakukan adalah bersosial dan melakukan aktiviti dalam komuniti. Jangan suka hidup seorang saja. Kita hendaklah bersosial. Paling penting, jangan merokok atau mengambil alkohol. Kemudian mengekalkan berat badan ideal. Dan yang terakhir sekali, mengamalkan terapi stimulasi kognitif bersama-sama ahli terapi cara kerja, menggunakan bahan rangsangan seperti BusyBoard dan BusyBook. Seterusnya, dah pendek je penerangan saya. Kita dah masuk segmen soalan. Untuk soalan seterusnya, siapa boleh jawab? Aina angkat tangan Aina dulu. ke Zahil? Aina dulu Aina Batrisha, boleh baca dan jawab. Demensia dapat dicegah dengan mengetahui individu yang berisiko mendapat demensia. Nyatakan individu yang berisiko mendapat demensia dengan menulis pada ruang jawapan. Kena tulis kena supply jawapan. Apa? Yang pertama ialah pembawa genetik. Pembawaan genetik. Betul. Yang kedua? Yang kedua, tahap pendidikan rendah. Tahap pendidikan rendah. Ya, betul. Ada individu yang berisiko lagi. Yang ketiga ialah obes penyakit darah tinggi. Obes penyakit darah tinggi. Dan yang terakhir sekali apa? Yang terakhir ialah fizikal tidak aktif dan kurang bersosial. Betul. Fizikal tidak aktif dan kurang bersosial adalah individu-individu yang berisiko mendapat demensia. Tahniah Ana, semua jawapan awak betul. Untuk soalan seterusnya, siapa boleh jawab? Angkat tangan. Said Ali. Said Ali baca dan jawab. Cikgu. Jadual 5 merupakan jenis-jenis demensia. A ialah demensia Alzheimer. B ialah demensia vaskular. Berdasarkan jadual 5, padankan jenis demensia dengan penyataan situasi yang betul dengan menuliskan A atau B pada ruang jawapan. Tuliskan A atau B pada ruang jawapan. A untuk demensia Alzheimer, B untuk demensia vaskular. Apa jawapan Ali? Untuk pertama, Makcik Halimah tercari-cari cermin matanya yang disangka hilang sedangkan cermin mata tersebut tersangkut pada lehernya. Jawapan dia A, cikgu. A itu apa? Demensia
Alzheimer. Okey, demensia Alzheimer. Betul tak? Ya, tepat betul. sekali. Okey, yang kedua, Pak Cik Hamid. Okay, yang kedua, Pak Cik Hamid terpaksa mengambil masa yang lama untuk pulang ke rumahnya sendiri kerana terlupa jalan pulang. Okay. Yang kedua ni B, cikgu. Demensia vaskular. Okey, B, demensia vaskular. Okey, betul. Tepat sekali jawapan Ali. Okey, seterusnya. Okay, yang ketiga, Makcik Zainab kerap bertanya bilakah cucunya akan pulang ke kampung menziarahinya. Okey, ni Yang ketiga, jawapan dia A, demensia Alzheimer. Okey, demensia Alzheimer. Betul. Okey, betul. Tepat sekali. Nampaknya dapat jawab dengan betul ya. Dan cikgu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, boleh tak cikgu berikan sedikit rumusan kepada apa yang cikgu dah kongsikan untuk hari ini? Okey. Kesimpulannya daripada model ini, apa yang boleh kita pelajari ialah murid-murid kena pandai menguruskan warga emas yang mengalami mobiliti, iaitu kurang bergerak, kemudian warga emas yang jatuh, kemudian yang terakhir sekali warga emas yang mengalami demensia. Ketiga-tiga perkara ini murid-murid perlu handle ataupun perlu tangani dengan kaedah yang betul. Okey, terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan juga kepada mereka yang berada dalam talian dan juga kepada mereka yang menonton, harap ia memberi manfaat kepada anda semua dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua.